Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus pergi kepada munaqashatu adillatul qailin bi'ilmi jawaz istismar, iaitu perbahasan dalil-dalil golongan yang mengatakan tidak harus dikeluarkan zakat. Pertama, al-qawlu bi anna istismar amwal az-zakah yunafi al-fawriyyah allati 'alaiha al-jumhur ujabu anhu. Pendapat yang mengatakan bahawa pelaburan harta zakat itu bertentangan dengan konsep kesegeraan ataupun keperluan mengeluarkan harta zakat secara segera oleh yang dipegang oleh majoriti ulama boleh dijawab bi anna al-fawriyyah tata'allaqu bil malik la bil imami. Kesegeraan itu sebenarnya atau kesegeraan mengeluarkan zakat itu berkaitan dengan pemilik zakat itu, bukan ketua negara. Fa idza wasalat az-zakatu ila yad al-imami aw na'ibihi tahaqqaqat al-fawriyyah. Apabila zakat itu dah sampai ke tangan iman atau wakil yang dilantik olehnya, maka kesegeraan keluar zakat sudah pun berlaku. Wajah lahu 'inda al-jumhur al-ulama ta'khiru qismatiha. Dan bagi menjadi ulama harus padanya harus bagi ketua negara tadi melewatkan pembahagian zakat tersebut. Wastadallu lidzalika bima rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka berdalilkan hadis riwayat Anas bin Malik, dia menyatakan غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوفيته في يده الميسم يسم به إبل الصدقة. Dalam hadis riwayat Bukhari ni, aku pernah bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Abdullah bin Abi Talhah untuk ditahnik. Aku bertemu dengan baginda yang pada masa itu di tangannya ada satu cop yang digunakan untuk mengecop untuk sedekah. Hadis ini berdasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari. Yadullu ala jawaz ta'khir al-qismah. Ini menunjukkan bahawa harus, hadis di atas menunjukkan harus dilewat pembahagian harta zakat. Li'annahu law ujilat lastaghna 'anil wasam. Sebab kalau dia perlu dibagikan secara segera, bermakna tidak perlulah dia dicop terlebih dahulu. Kama yajuzu lil iman ta'khir zakat 'inda al-malik. Bagaimana harus kepada ketua negara melewatkan zakat di sisi pemiliknya, li hajatil malik. Disebabkan pemilik itu sendiri memerlukan zakat awil mustahiqin ataupun kebenaran oleh orang yang berhak menerima zakat itu untuk berbuat demikian. Faqal malikiyatu yajuzu lil iman ta'khiru zakati ila al-hawl ats-tsani. Bagi ulama mazhab Maliki, mereka mengatakan ketua negara diharuskan untuk melewatkan zakat kepada tahun yang kedua. Idza addahu ilaihi ijtihaduhu, kalau itulah ijtihad yang boleh dicapai oleh beliau. Li'anna al-imama wakilul mustahiqin, sebab ketua negara itu adalah wakil kepada orang berhak menerima zakat. Wa huwa ma'murun bi an yataharrar maslahah. Beliau ini disuruh ataupun diperintahkan supaya sentiasa mengutamakan maslahah. Al-qawlu bi anna istismar ya'ridu al-amwal az-zakah. Al-qawlu bi anna istismar ya'ridu amwal az-zakah lil-khassar hujabu anhu. Pendapat yang mengatakan pelaburan harta zakat itu akan meredahkan harta zakat kepada kerugian boleh dijawab bi anna ihtimal al-khasara fi at-tijarah la yamna'u at-tijara bil amwali. Iaitu kemungkinan berlaku kerugian dalam perniagaan tidak menghalang untuk harta itu diperniagakan. Lima fihi min tamiyatil ma wa ziyadati, sebab dia mengandungi kesempatan dalam bentuk memperkembangkan harta itu dan meningkatkannya lagi. Wa qad i'tabara Ibn Abdis Salam at-tijara min al-masalih ad-dunyawiyyah allati tad'u ila syari'atul islamiyyah. Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam mengambil kira perniagaan itu termasuk dalam masalah duniawi yang digalakkan oleh syariat Islam. Haitsu qassama al-masalih ad-dunyawiyyah ila qismain ahadihima najiz al-husul, di mana beliau telah membahagikan kepentingan duniawi itu pada dua bahagian. Pertama, benda yang pasti berlaku, kamasalil ma'akil wal masyarib wal malabih wa hiyadatul mubah was-siyab wal ihtisham wal ihtitab. Seperti kepentingan ataupun masalah-masalah makanan, minuman, pakaian, penyimpanan harta yang diharuskan, perburuan, perolehan rumput-rumput untuk diberi makan pada binatang-binatang ternak, dan juga perolehan kayu api ni. Wal qismu tsani, yang kedua, benda dijangkakan akan diperolehi, ketijab li tahsil arbah, seperti perniagaan untuk mendapatkan keuntungan. Wa kadzalika tijab fi amwaliyat, begitu juga perniagaan terhadap harta-harta milik anak yatim ni. lima yatawaqqa' fiha, sebab dijangkakan dia akan memperoleh keuntungan. Wa qad da'a syari'atul islamiyyah al-wulat wal hukam ila hifz amwal al-ummah wa istismariha bima yuhaqqiqu an-naf' 'ala al-muslimin. Syariat Islam menyeru para pemerintah dan penguasa supaya menjaga harta-harta milik umum dan melaburkannya dengan sesuatu kepada sesuatu yang boleh merealisasikan kemanfaatan kepada orang-orang Islam.
Al-qawlu bi anna istismar amwal az-zakah yuaddi ila ida'atiha fil a'mal idariyah wa huwa munaqidun lin-nas al-ayah. Pendapat yang mengatakan bahawa pelaburan harta zakat itu menyumbang kepada mensia-siakan harta itu dalam urusan pentadbiran, dan ia adalah bertentangan dengan nas yang menyatakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa lam 'alaiha. Sesungguhnya zakat itu perlu diagihkan kepada golongan fakir, miskin, golongan amil dan seterusnya, yang disebut dalam surah Taubah ayat yang ke-60. Waqad ja'ala Allah Ta'ala al-qa'imin 'alaiha sahman. Allah Ta'ala menjadikan orang yang menguruskan harta zakat itu ada sahamnya sendiri yang akan kita bincangkan nanti. Yang ketiga, al-qawlu bi anna istismar amwal zakah munafi limabda at-tamli' alladhi ishtaratu jumhur fuqaha. Yang ketiga mengatakan pelaburan harta zakat itu bertentangan dengan prinsip pemilikan yang disyaratkan oleh majoriti fuqaha. Fa yujabu anhu, boleh dijawab bi anna ishtarat at-tamli' mahallu nadharin, bahawa peletakan syarat pemilikan itu masih lagi syarat yang tidak disepakati oleh ulama, masih lagi diperbahaskan. Faqad dhahaba ba'd al-ulama'i ila adam ishtiratihi idza da'ati al-hajatu ila dhalik. Sebagian ulama mengatakan tidak ada persyaratan peletakan syarat pemilikan apabila ada hajat untuk berbuat demikian. Walidha ajaza katsirun min al-ulama sarf az-zakati bidun tamlikin fardiyyin fi katsir min aswar. Sebab itu ramai di antara ulama mengharuskan pengagihan zakat tanpa pemberian hak milik individu dalam banyak bentuk. Kasarfiz zakah fi syira'il 'abid wa i'tikihim, seperti pengagihan zakat untuk membeli hamba dan juga membebaskan mereka. Wasarfiz zakat li abna'is sabili bidun tamlikin fardiyyin lil mustahiq. Begitu juga pengagihan zakat kepada orang-orang yang keputusan bekalan ataupun pengembara tanpa melibatkan pemberian hak milik peribadi kepada yang berhak. Wa ala farti sisarat tamlik, dan anda kata kita terimalah peletakan syarat pemilikan tadi, fa inna tamlik hasilun fi insya'il masyari' istismariyah, maka pemilikan sebenarnya juga berlaku dalam pelaburan yang dilakukan kepada projek-projek ataupun program-program pelaburan yang bersifat raksasa tadi. Wa tamlikul jama'i lil mustaqin, iaitu tamlik itu dinamakan sebagai pembelikan secara kolektif kepada yang berhak terima zakat, aw li baitul ataupun milik baitul mal ataupun baitul zakah. Wa qad ta'tabar fuqaha baitul mal syakhsiyah i'tibariyatan. Ulama-ulama mengambil kira baitul mal itu dikira sebagai satu individu i'tibari, individu ataupun individu di segi hukum. Tamliku wa tumlaku, yang boleh memiliki dan yang boleh dimiliki. Al-qawlu bi anna al-yad al-iman al-qawlu bi anna al-yad al-iman 'ala az-zakah yadu amanatin la tasarruf wa istismar. Pendapat mengatakan bahawa tangan pemerintah atas zakat adalah tangan amanah, bukan tangan pengurus dan bukan tangan pelabur. Fayajabu anhu, boleh dijawab bi annahu ghairu musallam, itu tak boleh diterima. Waqad ajaza al-fuqaha at-tasarrufa fi mal az-zakah li daruratin aw hajatin. Kerana fuqaha telah mengharuskan kita berurusan dengan harta zakat kerana sesuatu darurat ataupun hajat. Walidha ajaza al-malikiyyah wa syafi'iyyah wal hanabilah. Dan perkara ini telah diharuskan oleh ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanabilah ni. Kemudian seterusnya kita pergi pada perbahasan yang kedua, iaitu munaqashatu adillatul qailin bi'adami bijawazil istismar, iaitu kita nak bahas dari dalil golongan yang mengatakan harus kita laburkan harta zakat itu. Al-qawlu bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa' ar-rasyidin kanu yastasmiruna amwal az-zakati min ibilin wa ghanamin wa baqarin, yujabu anhu bi annahu ghairu musallam. Pendapat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa' ar-rasyidin melaburkan harta-harta zakat yang melibatkan unta, kambing dan juga lembu, boleh dijawab ianya tidak dapat diterima, lianna ma hadatha kana al-mujarrad hifzi hayawanat li hin tawzi'iha 'ala al-mustahiqin la lil istismari. Kerana dia kata apa yang berlaku itu tidak lebih sekadar menjaga binatang-binatang tersebut hingga ke tahap ataupun ke tarikh ia diagihkan kepada yang berhak, bukan bertujuan untuk dilaburkan. Wa ma yahsulu min tawaludin wa tawansulin wa durr laban fa huwa tabi'i ghairu maqsudin, fa tabi'iyyun ghairu maqsudin. Sepanjang tempoh penjagaan tadi, kalau berlaku beranak pinak dan pengambilan susu binatang tadi, maka ia dianggap sebagai satu perkara tabi'i dan bukan itu yang dimaksudkan daripada penjagaan. Fala yadullu ala hadha dalil ala jawaz insya' masyari' intajiyah tawilatil al-ajal. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa tidak harus ini tidak menunjukkan keharusan kita melabur dalam program-program pelaburan raksasa yang melibatkan jangka panjang. Wa inna ma yadullu ala jawaz istismar amwal az-zakah fi hadal masari' islamiyah li hin tawazzu'iha atau tawsil ila al-mustahiqin. Paling tinggi dia hanya menunjukkan harus melaburkan harta zakat dalam salah satu institusi kewangan Islam hingga ke tarikh ia diagihkan atau diserahkan kepada yang berhak. Fa inna hadzal istisma' lil hifzi wa tahkin nafi' lil muslimin ra'iha. Jadi pelaburan ini dilakukan dalam bentuk menjaga dan merealisasikan manfaat kepada yang berhak
daripada keuntungan yang diperolehi daripadanya. Fala harfihi, jadi perbuatan ini sebenarnya tak salah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Jabir bin Abdullah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Dalam hadis riwayat Muslim ni. Kerana berdasarkan pada hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, siapa di antara kamu yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah berbuat demikian. Kemudian at-tawassu' fi masraf fi sabilillah hatta yashma' jami' wujuh al-khair ghair musallamin wala mu'tamadin. Dia kata kita buka skop yang agak luas dalam mendefinisikan asnaf fi sabilillah sehingga merangkumi segala bentuk kebaikan. Satu benda tak dapat diterima, tak boleh jadikan pegangan. Li'annahu warada fi ba'd kutub at-tafsir faqih ghair ma'rufin. Kerana itu pendapat yang terdapat dalam sebahagian kitab tafsir dikarang oleh faqih yang tidak terkenal. Wa qaulun marjuhum, satu pendapat yang lemah. والمختار عند الفقهاء والمحققين أن هذا المصرف يراد به الجهاد في سبيل الله. Pendapat yang terpilih menurut fuqaha dan juga ulama-ulama muhaqqiqin bahawa asnaf fi sabilillah itu dimaksudkan adalah asnaf untuk berjihad pada jalan Allah. Yuradu bihil jihad fi sabilillah la jami'u wujuhil khair, dan dia tidak melibatkan seluruh bentuk kebaikan. Al-qaul bi'annahu yajuzu al-iman idza iqtadat darurah insya' masan harbiyah min sahmi fi sabilillah. Pendapat mengatakan harus kepada ketua negara apabila ada keperluan darurat menubuhkan industri peperangan menggunakan saham ataupun dana daripada saham fi sabilillah. Apa sahih itu adalah benar. Wa min wujuhid darurah khulu baitul mal. Antara bentuk darurat itu ialah apabila baitul mal itu tidak mempunyai dana, kosong daripada dana allati tafi bidzal, yang mampu mencukupkan kos untuk membiayai pembinaan kilang-kilang perang tadi. Lianna ab'at tajhid al-juyush al-islamiyah wa taslihaha yaqa' ala 'atiqi baitul mal min fai'in wa kharajin wa jizyatin. Kerana kos memperlengkapkan angkatan tentera Islam dan mempersenjatainya adalah terletak atas bahu baitul mal, yang mana sumbernya daripada harta fai', harta kharaj dan harta jizyah. Fa idza ajada al-baitul mal, apabila baitul mal itu tidak dapat menampung keperluan untuk memperlengkapkan tentera mujahid ni, iaitu fa idza ajaza baitul mal an tajhidil mujahidin fala mani'a min tajhidihim min az-zakat, maka tak ada salah kalau kita perlengkapkan mereka menggunakan harta-harta zakat. Kemudian hadithul halas, hadithul halaf amun fil has 'ala istisma' wal intihad. Hadis tentang pemedani itu adalah umum dari sudut galakan untuk melabur dan mengeluarkan, mengadakan pengeluaran, dan walaysa khasan bi istismar amwali zakati, dan dia bukan khusus untuk pelaburan harta zakat semata-mata. Kemudian kalimah al-qiyasu ala istisma' al-mustahiqin lizakat ujiba anhu bi annahu la yasih. Yang kelima kita kias kepada pelaburan harta, pelaburan orang-orang yang berhak terhadap harta zakat, boleh dijawab itu tidak sahih, tidak betul. Kerana syarat at-tamlik mutahaqqaqun fi daf'i zakat lil-mustahiqin biqasdi isma'. Kerana syarat pemilikan memang tak berlaku dalam penyerahan harta zakat kepada yang berhak dengan niat untuk pelaburan. Wala yatahaqqaqu dhalika asy-syart fi infaq az-zakat fi masyari' istismariyah. Dan syarat tersebut tidak berlaku dalam pembagian harta zakat untuk program-program pelaburan raksasa min qibal iman oleh ketua negara. Wa yujabu an dhalik bima dzakartu 'inda al-munaqashah adil tamani min anna syarat at-tamlik mahallu dhar. Ia juga boleh dijawab sebagaimana telah disebut sebelum ini ketika membahaskan tanda dalil golongan yang menegah dilaburkan harta zakat, iaitu syarat pemilikan masih lagi diperselisihkan oleh para ulama. Wa anna at-tamlik jama'i hasilun fi insya' al-masyari' istismariyah, dan pemilikan secara kolektif masih lagi berlaku dalam penubuhan ataupun dalam program-program pelaburan raksasa yang kita bincangkan sebelum ini. Yang keenam, al-istiqna bi hadis sedekah jariyah al-wukuf. Yang keenam maknanya kita berjinak-jinak dengan hadis sedekah jariyah, iaitu hadis wakaf. Ujiba anhu, maka kita boleh jawab bi annahu la yasih. Menggunakan hujah ini adalah tidak sahih. Kenapa? Li'anna min arkanil wakaf, kerana termasuk rukun wakaf an yakuna hunaka waqif, mesti ada wakaf. Wa fi istisma' amwal zakat la yujad waqif, dan dalam harta zakat tak ada pewakaf. Li'anna amwal zakati qabla qabdiha min qibal mustahiqin laysa mamlukatan lahum haqiqatan hatta yakifuha. Kerana harta zakat sebelum diserahkan oleh yang berhak, sebelum diterima oleh yang berhak terima zakat, dia tidak bukan milik mereka secara hakiki sehingga melayakkan mereka mewakafkannya. Wa hiya laysa mamlukatan lil muzakkin aidan wala lil iman. Dia bukan milik pada orang berhak terima zakat dan juga bukan milik imam. Cakap tu dulu, insyaAllah kita sambung selepas ini.